Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menentukan, kita dapat sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Pada waktu semalam saya tak dapat nak meneruskan pengajian, terpaksa digantikan pada malam ini disebabkan ada beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab Fiqh Manhaji, iaitu sekarang ni kita masuk bab mas kahwin. Ya, kita masuk bab berkaitan dengan mas kahwin, yang mana mas kahwin ni cerita tentang, iaitu salah satu syarat, ya. Orang tanya, Ustaz, kalau nikah tu kenapa mahar tak dimasukkan dalam rukun? Ya, sebab dalam mazhab Syafi'i mahar dia bukan dia bukan rukun, tetapi dia syarat sah. Maksudnya wajib diberikan, maksudnya tanggungjawab sesuami untuk menyediakan mahar, walaupun dengan benda yang bermanfaat sekalipun. Jadi bila disebutkan tentang perkara tentang perkara yang disebutkan tanpa mahar sekalipun, disebut tanpa mahar, maka tetap dikira sebagai satu benda yang tetap sah, tetapi kewajipan pada suami untuk membayarnya. Jadi kita nak masuk pada hari ini bab berkaitan dengan mas kahwin. Mas kahwin pada hari ini iaitu pengertian mas kahwin. Pengertian mas kahwin atau sadaq, ya, ataupun dalam istilah kita ni dipanggil sebagai mahar. Sama juga ataupun disebutkan sebagai mas kahwin lah, mas kahwin seperti biasa juga disebutkan dalam hal ini, ya, iaitu ialah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Itu wajib, ya. Jadi ia dinamakan sadaq untuk menunjukkan bahawa lelaki itu benar-benar ingin berkahwin. Sadaqa qalbuh fi zawajil mar'ah. Contoh, hatinya betul-betul nak berkahwin, ya, berkahwin dengan wanita itu, maka sadaq ni jujur, betul-betul berkehendak. Maka tidak heranlah kalau ia dinamakan sebagai as-sadaq, ataupun dinamakan sebagai istilah itu diambil daripada maksud yang diguna pakai dalam istilah. Maka sadaq ataupun mahar ini, tuan-tuan, maka ialah perkara yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri disebabkan dengan akad nikah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal berkaitan dengan mas kahwin. Hukum mas kahwin apa? Hukum mas kahwin wajib ke atas suami, ya, sebaik-baik sempurnanya akad nikah. Ya, sebelum akad nikah tu ataupun sebaiknya selepas akad nikah, maka suami diwajibkan memberi akad nikah. Sama ada dia nak tangguh ke ataupun tidak, ya, sama ada mas kahwin itu disebut dengan kadar yang tertentu ataupun tidak, ya, maka ia tidak menjadi masalah. Katakanlah aku nikahkan dikau, aku terima nikahnya, bapa dia kata aku nikahkan dikau dengan fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya wang tunai, kadar tak sebut.
ya, ataupun dengan sejadah, dengan kereta. Kereta pun dia tak sebut macam mana, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila kita sebut tentang perkara ini, maka kita nampak jelaslah bahawa ianya wajib, walaupun tak disebut kadarnya tapi tetap sah. Sebab apa? Bukan termasuk dalam rukun, tetapi ia menjadi kewajipan, ya. Walaupun tak disebutkan kadar, tak disebutkan mahar ketika akad nikah, maka nikah itu tetap sah, ya. Cuma dari segi sudutnya dia ada kesan pada hukum perkahwinan tu nanti. Baik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil wajib. Dalil wajibnya adalah Al-Quran. Pertama disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis, dan juga disebutkan dalam ijma'. Seperti mana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat keempat, wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Ya, maksudnya serahkan wanita itu dia punya maharnya, diberikan mahar kepadanya, maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dekat sini satu kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala dah tentukan dalam perkahwinan bagi seorang wanita. Maka kalau tidak ada kewajipan ini, maka tak dilaksanakan, maka itu ditanggung dosa dan dikira sebagai hutang dan ada kesan hukumnya. Baik. Orang yang diperintahkan untuk memberi mas kahwin ini ialah para suami, seperti mana yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Juga dalam surah An-Nisa ayat 24, yang mana kemudian mana-mana wanita yang kamu nikmati percampuran dengannya, iaitu bersetubuh, setelah menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwin, yang ini dengan sempurna, sebagai satu ketetapan yang wajib. Dan ada beberapa dalil yang lain lagi yang diwajibkan oleh syarak itu sendiri, ya. Dalil yang diwajibkan bahawa ia kena bayar, dia kena buat dan dia kena laksanakan. Pasal apa? Sebab itu adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Kalau tanpa ada soalan mengganggu, tak suka tengah-tengah ajar dia dengan mengganggu soalan, saya tutup dulu soalan. Ya. Baik. Okey. Kelas pun tak habis lagi, kita nak tanya soalan tak boleh. Nanti dulu, dah ujung-ujung nanti baru boleh kita buka. Ya, itu adalah Al-Quran. Baik. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, banyak yang mana Nabi SAW ketika mana seorang perempuan menawarkan untuk berkahwin dengan Rasulullah SAW, Nabi kata, aku tidak berhajat lagi untuk tambah isteri dan sebagainya. Maka seorang lelaki dia bangun, kata, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan ini. Maka Nabi kata, bagikanlah dia mahar. Kau ada pakaian tak? Maksudnya bagilah mahar yang berharga sekalipun. Kalau tak ada duit, bagi pakaian pun okey. Yang penting boleh dimanfaatkan. Benda yang halal, benda yang boleh dimanfaatkan. Ya, tapi kalau dibagi hati nyamuk, hati nyamuk tak boleh. Betul tak? Ya, hati nyamuk nak manfaat apa? Tapi kalau hati ayam, okeylah, boleh makan. Walaupun doktor kata kurang nasihat, tapi kalau dimasak dengan cara betul, sedap rasanya. Ya. Baik, maka dia kata aku tak ada. Maka Nabi SAW kata, bagilah dia mahar walaupun dengan cincin besi sekalipun. Ya. Dia kata aku pun tak ada cincin besi. Maka Nabi SAW, apa yang ada, engkau ada hafal Quran, kau reti baca Al-Quran? Dia kata, ada Al-Quran yang aku hafal dan aku reti baca. Kau ajari perempuan itu. Maka Nabi kata, engkau nikahi dia dengan mengajar bacaan Al-Quran sampai dia pandai. Maksudnya lepas nikah nanti wajib ajar dia supaya dia pandai baca Al-Quran ataupun dihafal Al-Quran itu sendiri. Sebab itu mestilah benda yang bermanfaat dan benda yang halal. Tak boleh kita nak nikahkan perempuan itu dengan benda yang tidak manfaat. Lagi berharga, lagi bagus duit, harta ke, sebuah rumah ke, apa-apalah. Sebab kita nak tunjukkan kesungguhan. So, kesungguhan tu bukan kita nak bagi duit sebagai pelacuran, tidak, tapi wang penghargaan. So, bagi wang penghargaan itu adalah wang yang betul-betul memberikan satu nikmat yang berharga bagi wanita itu sendiri, dihargai. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaat walaupun mengajar menjahit sekalipun. Ya. Ataupun lelaki kata, aku tak nak bagi duit tapi aku nak ajar kau bawa kereta sampai pandai. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Asalkan perempuan tu setuju.
Betul tak? Kalau tak setuju, dia nak duit juga, kena carilah duit. Kalau kau tak cari duit dengan harga 1,000, 2,000, aku cari laki lain. Laki lain banyak. Itu hak dia. Tak boleh nak halang, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada kitab boleh bacalah. Dan begitu juga ijma' para ulama, mana-mana daripada zaman salaf dan khalaf, ijma' ulama bahawa tentang wujudnya mahar. Bahkan ulama kata kalau dalam Islam ni tidak ada mahar, maka perkahwinan, siapa yang mengingkari kewujudan mahar, maka di sini hukumnya boleh jatuh kufur. Sebab apa? Disebutkan dalam Al-Quran secara mutawatir. Ya. Baik, hikmah pensyariatan, ya, pensyariatan mahar ataupun sadak ataupun mas kahwin ini nak menunjukkan kesungguhan lelaki. Maksudnya dia menghargai perempuan itu dengan bagi duit, dengan bagi harta. Bukan free-free macam tu saja. Ingat ni boleh aku nak kahwin dengan kau, kahwin. Tak, at least hargailah. Ya, dia bukan beli, tuan-tuan. Ya, dia kan beli, kalau apa beli tu dia jual anak. So kita ni letakkan hantaran, bukannya kita letakkan mas kahwin, bukan jual anak, tapi itu dah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kesungguhan. Dia sanggup cari duit. Pasal apa nak nikah dengan perempuan tu? Ataupun tak ada duit, dia cari harta apa-apa sajalah, yang penting berharga dan bermanfaat untuk perempuan itu. Ya, kalau tak ada harta, dia bagilah khidmat yang baik. Contohnya mengajar sampai pandai. Ya, mengajar itu, mengajar begini dan sebagainya. Kalau dia pandai masak, mengajar, okey, aku nikah kau, mas kahwinnya aku ajar kau masak sampai pandai. Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi afdal macam mana? Harta, duit lagi bagus. Emas dan perak itu lebih bagus, ataupun harta yang bermanfaat. Ya, seperti rumah, kereta, itu lagi bagus. Okey, menyebut mas kahwin ketika akad nikah, sunat hukumnya. Kalau tak disebutkan akad, tak disebutkan mahar sekalipun ataupun kadarnya, maka hukum kahwin tetap sah, tapi makruh. Ya. Tapi cuma disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Ya, dia ada jugalah disebutkan tentang kalau mas kahwin tu kurang daripada mahar mithil, kurang daripada mahar misil tu kita akan sebut nantilah. Ya, maka wajib disebutkan. Dan begitu juga kalau lelaki tu bersetuju untuk membayar lebih daripada kadar mahar mithil, dia wajib sebut. Ini disebutkan oleh para ulama. Pasal apa? Sebab nak nampak jelas. Kalau kurang, kena jelas supaya apa? Tidak menjadi pertikaian. Contohnya lah kalau katakanlah standard kalau mahar mithil tu 1,000, berdasarkan mahar kakak dia apa semua tu 1,000. Kalau perempuan tu redha untuk bayar mahar 700, maka dalam akad tu wajib sebut di sisi para ulama supaya tidak menjadi isu. Tidak di pertikaian. Kenapa? Awak bayar, kenapa awak bayar sikit? Kenapa awak bayar, tak bayar ikut mahar mithil, standard ikut keturunan saya, macam tu. Ya, jadi tidak ada pertikaian. Tapi kalau dibayar ikut kadar yang mithil, maka tak wajib. Itu dimaksudkan. Ataupun lelaki itu redha dengan bayaran lebih tinggi daripada kadar mahar mithil. Lebih daripada kadar mahar mithil tu, maka di sini tuan-tuan, maka di situ kalau kita sebut, ia adalah kena sebut juga. Kena sebut juga. Itu disebutkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Irfan ni soalan belum habis berapa dah tanya dah, macam-macam soalan ya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Irfan ni apa, dia kawan baik saya dia. Macam adik jugalah. Belum baru masuk bab akad, bab mahar dah tanya dah. Macam-macam dia tanya dah. Tak ada macam-macam, 2 soalan dia tanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tak sebut, tidak menjadi masalah. Okey, maka disebut ni pasal apa? Untuk mengelakkan pertelingkahan, tak ada pertikaian selepas itu. Ya, tapi disebutlah kalau kurang daripada mahar mithil ataupun lebih daripada mahar mithil, dia kena sebut. Ya, tapi kalau kita sebut kata aku nikahkan kau dengan sekian-sekian dengan jumlah sekian-sekian, itu sunat. Ya, tapi aku nikahkan kau dengan sejumlah wang tunai, contohnya lah ringgit tak sebut, mata wang pun tak sebut. Boleh tak? Tetap sah, tapi makruh di sisi para ulama. Ya. Jadi kalau bab kata orang tersalah sebut pun tak apa. Asalnya nak bagi 1,000, tapi tersalah sebut jumlah, katakanlah 1,000 tersebut 2,000. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa, tak ada masalah. Asalnya, hukum asalnya kalau tak sebut sekalipun tetap sah nikahnya itu.
Ya, namun kalau tak sebut hukumnya makruh, pasal apa? Ia bersalahan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah lain, mukhalafatus sunnah. Ya. Baik. Pemilikan mas kahwin, milik mas kahwin ni adalah milik wanita. Yang milik wanita. Mak bapak tak boleh nak ambil hak dia. Ya. Tapi macam negeri-negeri ni dia punya mas kahwin tu Allah murah. Murah sangat. Saya rasa mas kahwin standard ni dia kena reshuffle balik lah, dia kena rombak balik lah. Macam Johor RM22.5. Betul tak? Ya, tapi tak apa, sah hantaran banyak. Tapi hantaran bapak dah songlap habis dah. Ada orang tu tuan-tuan hantaran RM5,000 kahwin kat Johor, mas kahwinnya RM22, itu yang dibagi pada perempuan. Tapi yang RM5,000 tu ada bapak dia ambil tu habis. Seriously. Ini yang saya rasa tak berapa bagus. Ya, bagi saya yang betul-betul mengikut sunnah Nabi SAW, mahar tu ditetapkan oleh wanita itu sendiri. Berapa nak tetap lah. Dan dapat tu hak dia punya semua. Nampak tak? Macam Kelantan dia tak tetapkan 100 lebih. Macam Selangor dia tak tetapkan macam RM80 ke, tak ada. Macam Johor RM22.5 tak ada. Ya, dia terserah kepada pihak perempuan nak. Ada yang perempuan letak RM5,000. Nampak tak? Dekat Kedah berapa hantaran dia? Hantaran dia mungkin berapa ratus, tak sampai berpuluh. Itu saja untuk perempuan. Tapi hantaran mahal dekat Kedah 7-8 ribu, 10 ribu ada. Tapi ada bapak ambil semua. Alasan nak itulah, nak inilah, nak bayar kerbau lah, lembu dan sebagainya. Kesian. Ya, kes kat Johor tu, hantaran 5,000 bapak dia ambil semua. RM22 tu dia saja. Sedangkan wanita tu berhak. Dan saya akan sebutkan berapa yang disunatkan minimum dan maksimum tak boleh lebih berapa. Nanti kita akan sebut dan kita akan kita akan bincangkan tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina." Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu, patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata. Nampak tak? Kalau kat Kelantan hantaran RM5,000 tu lah milik perempuan. Majlis kahwin, pandai-pandai lah bapak buat. Tak mampu buat, panggil 40 orang bagi makan nasi lauk telur. Itu orang pandai lah. Perempuan hak dia. Engkau ni sanggup malukan bapak ai. Kenduri tu makan yang semampu je lah sebenarnya lah. Memang malu lah, kita faham lah keadaan macam tu kan. Tapi dari segi sudut hak tu kita kena fahamkan, syariat sudah tetapkan. Betul tak? Tapi tak adalah macam tu sekali, betul tak? Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadar mas kahwin ni tak ada minimum, tak ada maksimum. Ya. Minimum tu benda yang bermanfaat. Nabi kata walaupun cincin besi tu murah lah sangat, nak bandingkan dengan gangsa, perak, tembaga dan sebagainya, sangat murah. Ya, maksudnya besi tu yang harga yang mungkin RM10, RM5 pun itu yang paling minimum. Ya. Baik, jadi kadar mas kahwin tu sama ada sedikit banyak tunai ataupun hutang. Hutang pun boleh juga, ataupun sesuatu yang bermanfaat, mengajar menjahit ke, mengajar Al-Quran ke, ataupun mengajar benda-benda yang bermanfaat untuk dia, ya, ataupun contoh mengajar cucuk tanam dan sebagainya, ataupun menanamkan pokok sampai dia besar. Nampak tak? Itu boleh. Ya, contohnya okey, mas kahwinnya saya akan tanamkan kamu pokok durian sampai dia besar, sampai kamu dapat hasil dan pokok tu hak kamu. Itu ya boleh. Itu pun boleh juga, asalkan benda yang bermanfaat. Kain pun boleh. Ya, saya bagi kamu mas kahwin dengan kain kamda contohnya, 10 liter, 10 ela, 10 meter pun boleh juga. Ya, tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibenarkan kadarnya, ya. Baik, tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi kata a'tiha walau khatiman min hadidin. Ya, maksudnya engkau berikanlah perempuan itu walaupun sebentuk cincin besi. Besi ni dia punya logam yang paling murah sekali tuan-tuan, nak bandingkan emas, perak, gangsa, apa lagi, tembaga dan seumpamanya, maka dia sangat-sangat berbeza. Okey, dan maksudnya walaupun dengan sepasang selipar pun boleh juga. Dalam hadis Nabi SAW, seorang perempuan,
Ya, apabila Nabi nak nikahkan, Nabi kata araditi min nafsik, ya, wa maliki bina'lain, qala na'am fa ajazahu. Disebutkan bahawa Nabi SAW bertanya, ya, adakah engkau reda mendapat sepasang kasut sebagai mas kahwin? Maka perempuan itu menjawab, ya. Lalu baginda membenarkannya. Boleh nikah dengan sepasang. Sebab apa? Selipar pun boleh bermanfaat. Itu maksud, iaitu ikut kemampuan suami, kemampuan lelaki itu. Dan kemampuan saya macam ni, tapi perempuan reda. Yes, betul tak? Okey, dia kata kalau kat Kelantan kata mas kahwin saya letak 5,000. Ya, 5,000 tu kalau kita sebutkan kadang macam mana 5,000, dan lelaki dia kata saya mampu 3,000 saja. So wanita kata aku reda. Okey, fine, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata okey, hantaran 5,000 mahar ataupun mas kahwin 5,000, lelaki kata aku cukup 3,000. 3,000 minta maaf lah. Ya, wasyailah perempuan yang boleh terima mahar 3,000. Itu hak wanita. Ya, tak apalah, saya tunggu lelaki yang ada kemampuan untuk membayar mahar 5,000. Betul? Ya, apakah dalilnya lagi? Maka disebutkan pada zaman Khulafa' ar-Rashidin, pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dia ketika menyeru pada wanita dekat Madinah ketika itu, wahai wanita, jangan letak mahar tinggi-tinggi. Ya, dia nak tetapkan harga. Maka wanita kata, Umar, kau tak ada hak untuk tetapkan mahar, kami yang berhak untuk tetapkan. Maka Umar dia insaf, kata aku minta maaf, aku tarik balik. Maksudnya penentuan berapa banyak mahar nak kena ditentukan adalah hak wanita. Itu dalilnya. Sayyidina Umar pun tak berani nak hadkan. Ya, itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Baik, saya minum tangan kanan ya. Ini flip handset, dia terbalik, dia kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Jadi saya minum, ini adalah tangan kanan saya. Tu dia. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka dalam hadis selipar pun boleh ya, tak ada masalah. Baik. Okey, bahkan disunatkan lagi banyak lagi bagus hartanya, lagi banyak, maksudnya kita bagi, yalah jangan bagi murah sangat ya, banyak lagi bagus. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, walaupun begitu mas kahwin tersebut sunat hukumnya tidak kurang daripada 10 dirham. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tidak kurang daripada 10 dirham, dan tidak melebihi, sunat tidak melebihi 500 dirham. Nampak tak? So 510 dirham dan 500 dirham, berapa kira dia? Nampak tak? Nak kira macam mana? Ya, baik, saya nak buat kiraan ya. Kalau kita ikut zaman kiraan sekarang, bacaan kiraan emas zaman sekarang ini tuan-tuan, ya, kalau ikutkan 10 dirham, kalau tukar duit kita 724 ringgit. Tu dia, 724 ringgit. Nampak tak? So bagi saya lah, bukan saya nak mengkritik ini hak sultan, hak apa dan sebagainya, mas kahwin ya, yang ditetapkan oleh negeri-negeri kat Malaysia ni terlalu murah. Bayangkan, kurang jauh beza berapa ratus. Nak kat Johor RM22.5. Kena revise balik lah, kena revise. Dan hantaran tu tak payahlah, biar ikut macam Kelantan. Kelantan lebih menepati maqasid ataupun lebih menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hantaran tu lah mahar hak perempuan seumur. Ini cerita pasal sunnah. Bukan kata tak salah kan majlis agama nak buat macam betul, tak salah, no problem. Itu bukan menjadi masalah. Maksudnya kerajaan ataupun pemerintah tetapkan mahar. Ya, tetapi dari segi sudut sunnahnya, nampak? Ya, dalam mazhab Syafi'i disunatkan tidak kurang daripada 10 dirham. Macam mana saya kira ni tuan-tuan? Saya kira dari segi sudut, saya baca ada satu artikel jurnal akademik diterbitkan oleh bahagian pengurusan perniagaan ya. Dia buat cerita
tajuk dia punya paper tu dinar dan dirham, satu kajian terhadap piawaian ukur nilai barangan dan perkhidmatan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artikel ni bukan artikel yang ditulis dekat Facebook ya, bukan tulis dekat blog apa, tapi artikel ilmiah akademik yang bertaraf university journal ya, ditulis oleh dua orang pensyarah dalam bidang perniagaan, pengurusan perniagaan. So dia nilai satu dinar pada zaman Nabi duit kita berapa, diikut timbangan emas. So diikut kiraan. So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca artikel dia sangat menarik, bagus dalam bahasa Melayu, boleh baca ya. Dinar dan dirham, satu kajian terhadap piawaian ukur nilai ya barangan dan perkhidmatan pada zaman Nabi Muhammad. Nak cari artikel tu baca. Dia artikel ilmiah, dia bukan artikel politik ke orang tulis kat Facebook, tak ada. Dia pada artikel yang diiktiraf, yang diperiksa. Tu saya kata tu, kalau kita nak buktikan teori kena buat dalam bentuk artikel akademik dan sebagainya. Ya. Baik, 10 dirham bersamaan dengan 724. Ini kiraan emas pada tahun 2017. Itu kan dibacaan. Maksudnya harga emas. Sekarang ni mungkin naik ataupun dah turun dah baru-baru ni. Ya, 10 dirham tu 724. Maksudnya kalau nak bagi mas kahwin pada perempuan disunatkan tidak kurang daripada RM700. Nampak tu. Ya. Kita ditetapkan oleh Jabatan Agama ni murah sangat. Bukan tak boleh murah, tapi kalau ikut mazhab Syafi'i ni dia kena lagi tinggi. Ya Ustaz, kalau 700 dengan hantaran ni perlu dimusnahkan. Ikut macam Kelantan terus. Ya, terus letak itu hak perempuan, letak berapa harga tinggi, rendah dan sebagainya. Ya, tapi janganlah perempuan kalau dia soleh tidaklah sampai menjual diri, tapi dari segi sudut maruah dia lah kan. Takkan letak puluh-puluh ringgit pula itu mas kahwin je, sedangkan dia punya ya, tapi Ustaz dipotop dengan hantaran, tapi hantaran bukan hak dia, bapa boleh ambil. Betul tak? Itu adat. Mas kahwin tu hak dia. Nampak tak? Kebanyakan mak bapak, ramai mak bapak dia sailang hantaran tu, dia buat hak dia, puan terkebil-kebil, dia tak ada nak beli apa ya. Oh tak ada saya nak bagi. Dia kata, Ustaz buat apa saya nak bagi hantaran tu kat anak saya, nanti dia bagi kat suami dia, beli katil, beli semua. Lantak dia lah, hak dia. Suami dia nak beli apa, nak bebankan, ringankan beban rumah dia, baguslah. Nampak tak? Itu lantak dia lah. Bapak nak interrupt pasal apa, nak ambil semua tu macam apa. Itu pun dah jealous, baru kahwin dah jealous dengan menantu dah. Nampak tak? Ya, jadi 10 dirham dan disunatkan tidak melebihi 500 dirham. Nampak tu, 500 dirham apa? Ini ikutlah ya, ini dinilai oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i berdasarkan hadis. Berdasarkan 12 uqiyah. Uqiyah ni lebih kurang dalam 500. Kata tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Dia ada penilaian hadis tu, dia tengok hadis Nabi dan pengamalan mas kahwin pada zaman Nabi SAW, maka konklusi dalam mazhab Syafi'i iaitu mas kahwin disunatkan tidak kurang daripada 10 dirham, iaitu bersamaan dengan 724 ringgit. Ikut timbangan emas ya tuan-tuan, dan disunatkan tidak melebihi 500 dirham seperti mana ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sunat bukan wajib. Nak lebih boleh tak? Boleh, silakan. Baik, 500 dirham ni kalau ikut timbangan emas dan dikonvertkan dengan ringgit Malaysia berapa tuan-tuan? Dia lebih kurang 3,700 macam tu lah. 3,700 lebih kurang macam tu, 3,672 macam tu lah. 3,700 senang lah itu. Dia tak lebih. Tapi kalau yang letak sampai 5,000 tu dia tak sunat lah. Tapi sampai kalau membebankan ya, kalau lebih daripada 500 dirham dia sehingga menyebabkan pengantin lelaki itu terbeban, maka hukumnya jadi makruh. Jadi makruh ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dalam hadis Nabi kata bagi 12 uqiyah. 12 uqiyah bermaksud bersamaan dengan lebih kurang 480 ke 490 dirham. Lebih kurang duit kita tu 3,700 macam tu lah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kita tengok dari segi sudut itu jangan lebih-lebih lah, okey lah. Tapi kalau boleh tak Ustaz, kalau nak bagi mahar lebih daripada 3,700, 4,000 boleh, tak ada masalah, diharuskan kalau tidak membebankan lelaki. Tapi kalau lebih daripada 370 membebankan lelaki, hukumnya makruh. Makruh tu hilang fadilat berkahwin tu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyegerakan dan menangguhkan pemberian mas kahwin, apakah hukumnya, ya? Tidak disyaratkan menyegerakan, tangguh pun boleh, ya, tapi sunat disegerakan, ya. Dan boleh tak nak bagi awal? Boleh. Contohnya perempuan minta, kalau awak nak nikah saya, bagi saya mas kahwin, saya nak pakailah duit tu, okey, bagi mas kahwin 5,000 katakanlah, dah redha. Okey, nikah, aku nikahnya dengan mas kahwin sekian-sekian, duit dah bagilah, okey, tak apa. Bagi awal tidak menjadi masalah. Disunatkan selepas akad nikah, bagi itu lebih afdal. Ya. Nak tangguh boleh tak lepas 10 hari, hatta lepas tahun pun boleh, tapi dengan syarat keredaan isteri. Nampak tak? Ya. Baik, walau bagaimanapun penangguhan itu hendaklah ditentukan masanya. Ya, kalau tak ditentukan masanya, maka lelaki itu akan ambil peluang. Ya, lelaki-lelaki sampah ni dia akan ambil peluang. Tak letak tata, ya abang nak bayar kan? Nak bayar. Tapi yalah bayar cepat, kata abang tak sebut bila. Lagi next year pun 10 tahun pun boleh. Itu dia wajib tentukan. Ya, dalam mazhab Syafi'i ditentukan bila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi, ini tangan kanan saya, bukan saya minum dengan tangan kiri. Minta maaf lah, saya duk ulang-ulang pasal apa? Sebab banyak kali orang duk mesej saya, Ustaz, kenapa minum tangan kiri? Ya, pay flip, handset flip tu, dia bertukar bila kita, ya, macam video selfie ni, rekang ni, dia akan jadi terbalik, kanan jadi kiri, kiri kanan, ya. Baik, okey, ditangguhkan, wajib ditentukan. Okey, nak tangguh hutang kan, Piramli kata dengan mas kahwinnya hutang, ya. Laki kena cakap, okey, abang akan bayar mas kahwin ni dengan 2,000 ini selepas 3 bulan. Tak? Jadi perempuan tahu, okey, bayar sebulan, 3 bulan, bang 3 bulan dah, mana mas kahwin. Nampak? Tapi kalau tak ditentukan tempohnya, nanti akan menjadi penganiayaan terhadap wanita itu sendiri. So kalau dia tak sebut juga tempoh, haram hukumnya, berdosa. Dia kena sebut, ya, mestilah sebut tempoh berapa lama. Tapi sah tak perkahwinan kalau tak sebut tempoh bila nak bayar, tetap sah, ya, tapi berdosa di pihak lelaki, ya. Kena ditentukan. Kalau nak tangguh dia tak, lepas 3 bulan abang masih tak cukup duit lah, tangguh dia tak lagi sebulan, okey, sini kata okey, boleh, ya. Macam mana kalau tak ditentukan tempoh dan waktunya, lelaki tak nak bayar-bayar, ya, maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dibawa kepada hakim lah, hakim boleh tentukan. Baik, apabila mas kahwin tersebut diminta agar diserahkan segera, maka isteri berhak, ya, menahan dirinya daripada melakukan persetubuhan. Maksudnya kalau lelaki tu tak nak bayar, duk tangguh, dia boleh tahan diri dia, walaupun suami sekalipun. Dia ajak bersetubuh, tapi kata selagi awak tak bayar mahar, awak tak boleh sentuh diri saya. Tu dia. Suami kata, awak ni nak kena lanat dengan malaikat. Ini pengecualian. Ya, hatta kalau misalnya dah okey, tak apa, boleh saya setubuh, boleh, tapi ingat bayar mahar. Tak apa, nanti saya bayar lah. Dah sebulan dah apa, tiba-tiba tak nak bayar pula apa semua. Dia boleh tahan diri dia. Ya, dia ajak, bang, saya terpaksa tahan diri saya nak hak saya, bagi mahar. Kalau lelaki tu kata, awak nak kena laknat, awak tak bayar mahar lagi, saya berhak untuk tolak. Dari mana awak tak bayar, selagi itulah awak tak dapat nak merasa madu manis tubuh badan saya ni. Betul itu hak dia. Nampak tak? Macam tu sekali hukum, macam tu sekali Islam menjaga hak wanita. Yang mana kalau mahar belum dibayar, wanita berhak untuk menghalang dirinya daripada si suami menyetubuhi duruh dia. Kat situ malaikat tak laknat, jangan takut. Itu dia tuan-tuan, ya.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks negeri tak ada masalah lah, murah sangat. Alah, murah 100 lebih pun paling mahal pun, ya. Murah sangat macam alah, nilai dia pun, ya, hantaran-hantaran pun bukan milik confirm perempuan pun, betul tak, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jika mas kahwin itu dipersetujui untuk ditangguhkan, ya, maksudnya isteri tidak berhak menahan diri. Maksudnya kalau lepas nikah, dia kata lepas akad nikah dia nak bayar mahar. Tadi saya mungkin sebut ada keliru sikit, minta maaf. Kalau si suami kata lepas akad aku nak bayar tunai, tapi lepas akad dia tak bayar, ya, dia tidak tangguh, dia tak sebut hutang. Okey, dan wanita tak anggap lafaz akad itu ada unsur-unsur menyatakan dengan jelas penangguhan bayar. So secara zahirnya lepas akad lelaki tu tak bayar, lepas akad tak bayar. Malam pertama dia approach isteri dia, tak boleh bang, kita tak sepakat, abang pun tak minta tangguh, saya pun tak setuju tangguh, so abang tak boleh setubuhi saya sehingga bayar mahar. Weh, mana nak cari 2,000 ni malam ni malam pertama ni, tak boleh. 2,000 nak cari mana? Tak boleh, macam mana? So dia berhak. Sini kalau dia tolak, walaupun suami marah, duduk mengamuk gila babi, macam babi masuk dekat alam anda ni tuan-tuan, kan, tetap dia tidak akan dilaknat oleh malaikat. Itu tidak ada persetujuan untuk tangguh bayaran. Tapi kalau awal-awal ketika akad, sebelum akad, dua-dua dah bersetuju, ya, dia kata bayar hutang, ya. So bayar hutang dah ditetapkan waktunya, tempoh berapa, sebulan, 2 bulan, okey fine, ya. Malam pertama isteri pula kata, bang, walaupun hutang tangguh, saya nak malam ni juga. Oh nantilah, kan dah janji 2 bulan dah kan, tak boleh nak malam ni juga. Alah, tak apa, nanti besok-besok. Tak, abang tak boleh mendekati saya malam ni. Kalau dua-dua dah bersetuju, pada awalnya perempuan bersetuju untuk ditangguhkan, tapi malam pertama diubah fikiran, maka dalam situasi macam ni isteri haram, berdosa menolak pelawaan ataupun permintaan suami. Malam tu kena laknat kau-kau dengan malaikat, ya. Silap-silap jangan sampai meninggal malam tu tuan-tuan, ya. Dalam arti kata lah, ini kita cerita hak, ya. Jangan pula kata, oh cerita tentang kehendak seksual suami, oh kata kena laknat kau-kau, ya. Ini memang seksis. Kita perjuangkan hak wanita. Wanita yang suami tak bagi nafkah, ya, suami yang tinggalkan isteri, tak bagi nafkah pada anak-anak, dah bercerai, dia tak bagi isteri yang tanggung sorang-sorang, ya, dia wajib kena bayar. Katakanlah dia meninggal dunia, bekas isteri boleh tuntut dekat pewaris yang ada tu untuk bayar. Yang warisan itu lain, dan tuntutan hutang untuk anak-anak dia tu pun kena lain. Dia kena tuntut juga, kena bayar hutang dekat dia. Selama 10 tahun kau tak pernah bagi nafkah, daripada kecil sampai umur dia sekolah 10 tahun, sampai dia akil balik, ya, sebulan berapa seorang anak, berapa, 300, 400 kali lah, kali 12 bulan, 12 bulan kali 10, kena tutup balik. Itu kena bayar kat perempuan. Pasal apa? Selama mana 10 tahun dia bercerai, suami tak ambil tahu pasal anak, 1 sen pun tak bagi. Nampak tak? Dia berhutang tuan-tuan. Ingat, isteri yang kena tinggal suami dan kena cerai dengan suami, suami tak bagi nafkah kepada anak walaupun 1 sen, ya, ataupun tak bagi penuh tuan-tuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, siap, dia kira berhutang. 10 tahun tu orang kena cari. Meninggal dunia, dia kena tuntut. Dia kena tuntut dengan bekas isteri dia. Pasal apa? Sebab selama 10 tahun, contoh 10 tahun, yang membesarkan siapa? Duit siapa? Isteri dia bekerja. Dia duduk belenggang dengan bini baru. Nampak tak? Ya, jadi kita ceritalah pasal hak perempuan, kita perjuangkan. Betul tak? Yang lelaki abaikan. Dan begitu juga, ya, berapa ramai isteri yang sihat walafiat, tiba-tiba tak ada mood lah, apalah semua. Ya, tengok dekat Facebook, dekat Instagram, kawan duk pakai baju baru, dia pun tak ada mood, jealous macam, oh ya, ada kerusi baru, oh, jealous, monyok. Suami nak ajak, tak ada mood malam ni, tolak, kecewa. Memang kena laknat kau-kau lah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan bapa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik, ini
Kalau tangguh setuju, so isteri tak ada hak untuk menghalang dirinya daripada dibersetubuhi oleh suaminya itu sendiri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nak masuk hukum mengekalkan nilai mas kahwin atau mendapat setengah daripadanya atau tidak mendapatnya. Maksudnya kekal hukum masuk mas kahwin. Contohnya lepas nikah bercerai, ya, ataupun lepas nikah 2-3 hari bercerai. Nampak tak? Ya, ataupun sebelum nikah dah bagi mas kahwin. Maksudnya ada beberapa situasi ni, adakah isteri dapat penuh ataupun dapat separuh saja. Jadi disibatkan, ya. Setelah membincangkan kewajipan suami memberi mas kahwin kepada isterinya, kini akan dinyatakan pula situasi yang membolehkan isteri mendapat keseluruhan mas kahwinnya atau mendapat sebahagiannya saja, iaitu keadaan ada situasi yang mana wanita itu dapat separuh saja, ya, ada situasi dia dapat penuh. Macam mana situasi, tuan-tuan? Ya, pertama sekali, kekal mendapat semua mas kahwin. Hal ini berlaku dalam dua situasi. Dua situasi yang mana wanita itu berhak mendapat seluruh mas kahwin. Ya, apabila suami telah menyetubuhi isteri sama ada dalam keadaan halal ataupun tidak halal. Ya, contoh lepas dia nikah. Lepas akad nikah, dia belum bayar lagi mahar, tapi dia sudah bersetubuh dengan isteri dia, sama ada halal ataupun haram. Lepas bersetubuh, aku ceraikan kau talak satu. Oh, zalim sungguh suami dia, ya. Mahar tak bayar lagi, tapi dia berhak dapat mahar tak? Yes, dia berhak dapat mahar semuanya. Kalau dia janji 5,000, kena bayar 5,000. Tak boleh dah bercerai dah kami. Mahar tak bayar lagi. Ya, kamu dah rasa kemanisan dia, sudah bersetubuh dengan dia, ya. Lainlah kalau dah nikah sekali perempuan tu dia tak kenal pula, tak jadi nak kahwin dengan dia lah, dia talak kan. So dia talak kan sebelum bersetubuh, belum sempat bersetubuh, maka wanita sini dia tak berhak dapat sepenuhnya, dia dapat separuh saja. Ini situasi pertama lah. Baik, apakah dimaksudkan persetubuhan halal dan persetubuhan haram? Persetubuhan halal iaitu ketika wanita dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Ya, katakanlah lepas nikah dia bersetubuh dengan isterinya yang tidak didatangi haid, halal lah, ya, betul bercerai, ya, dia dapat mahar penuh bagi suami yang belum bayar mahar. Manakala yang dapat mahar, yang bersetubuh secara haram, iaitu dia nikah, ketika akad nikah tu isteri itu dalam keadaan haid, so dia pun bedal juga isteri dalam keadaan haid, hukumnya haram, ya. Tapi bersetubuh tak bersetubuh, lepas dia nikah tu kata, tak seronok lah dengan awak ni, saya ceraikan awak lah, walaupun persetubuhan itu haram, tetap dia dapat mahar penuh, 5,000 lah. Tapi kat Malaysia RM22.5. Selangor berapa? RM80. Ya Allah, Allahu Akbar. Lelaki tu dah RM80. Selamba lah bagi macam tu. Itu dia, ya. Sebab tu saya lagi suka kalau mas kahwin ikut metod Kelantan, lagi bagus. Itu betul-betul nak menunjukkan kesungguhan, tapi tak adalah mahal sangat. Ya, RM5,000 okey lah tuan-tuan, ya, tak RM3,000 ke, ya, tak adalah RM50, tak adalah RM70, betul tak? Itu betul-betul hak mutlak perempuan. Ya, itu tak apalah, kita tak pertikaikan apa yang difatwakan oleh kerajaan negeri, dia tetap oleh kerajaan negeri, terserahlah kan. Ya, baik. Kenapa? Sebab wanita itu dia telah menunaikan kewajipan dia, dapat tak? Kewajipan dia tetap dapat. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah." Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah mendapat isteri, iaitu setelah menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya, yakni dengan sempurna, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa macam tu? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan. Ya. Itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebutkan dalam hal ini, ya, mestilah dijadikan sebagai satu panduan yang betul-betul menepati kehendak ataupun apa yang dijadikan sebagai maqasid syariah itu, supaya apa? Menepati ataupun hak dia diterima, hak itu ditunaikan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
mendapat setengah daripada mas kahwin. Maksudnya mendapat setengah daripada mas kahwin ini tuan-tuan, apa yang disebutkan okey, yang kedua yang berkaitan dengan mendapat setengah mas kahwin. Tadi penuh mas kahwin, ini setengah mas kahwin, iaitu isteri telah diceraikan selepas akad nikah yang sahih, ya, dan mas kahwin sebut telah dinyatakan dalam majlis akad nikah. Nampak? Penceraian itu hendaklah berlaku sebelum suami menyetubuhinya. Lepas nikah tengok muka, saya tengok muka awak tadi bersinar, tapi dekat-dekat pula tak cantik pula dah, aku ceraikan kau lah. Ini disebutkan dia dapat separuh. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Nampak tak? Ya. Jadi disebutkan, dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Nampak tak? Ini dapat separuh lah. Separuh tu maksudnya berhak juga. Ialah bukan salah perempuan, dan belum bersetubuh lelaki tu tak dapat kemanisannya, tapi dapat separuh. Fair lah, win-win situation, ya. Dan sebelum kita tutup ni tuan, kita baca subtopik yang terakhir. Disebutkan di sini mas kahwin gugur kesemuanya. Yang macam mana gugur kesemuanya? Mas kahwin gugur keseluruhannya, ya, apabila salah di pihak wanita. Contoh, meninggalkan suaminya sebelum persetubuhan, gugur. Lepas akad nikah, isteri pula kata, tak nak lah bang, saya tak jadilah, saya tengok awak dah tak macam handsome dah, ceraikan saya. Okeylah, cerai. So gugur. Sebab apa? Dia sendiri minta cerai, dia sendiri yang lari, ya. Iaitu penceraian ini berpunca daripada pihak wanita itu sendiri, ya. Maksudnya contohnya, ataupun lain, fasakh selepas akad nikah, ya. Lepas tu pernikahan itu difasahkan. Wanita kata, tak jadilah saya nak nikah dengan awak. Sebab apa? Fasah. Saya fasahkan nikah awak sebab apa? Awak ni pendek daripada saya, ataupun awak ni kaki cacat dan sebagainya. So wanita itu, dia kata dia yang fasahkan, ataupun disebabkan aib dia. Tak apalah, saya fasahkan nikah ini, tak jadi sebab apa? Saya ni aib banyak, apa sebagainya. Maksudnya perempuan tu minta fasah, maka gugur keseluruhannya. Pasal apa? Ini berkaitan dengan punca, ya, punca berlaku penceraian itu ataupun perpisahan dan fasad itu daripada pihak wanita. Wanita penyebab dia, ya. Tapi kalau berpunca daripada lelaki, wanita itu dapat separuh mahar. Itu punca lelaki. Tapi kaedahnya kalau punca perempuan, maka mahar itu jatuh kepada, sebab penceraian itu adalah wanita, maka gugur seluruhnya. Ya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu. Tapi kalau penceraian selepas bersetubuh, maka hukumnya dikira sebagai wanita dapat penuh. Walaupun lepas bersetubuh tu yang minta cerai itu isteri sekalipun. Tapi sebab apa? Dia sudah menunaikan tanggungjawab, dia sudah memberikan madunya ataupun kemanisan pada isu bekas suaminya itu. Ya. Baik, kita tutup, insya-Allah kita akan sambung esok, ya. Sambung esok bab berkaitan dengan mas kahwin. Kita akan masuk bab mahar mithil. Ada perbincangan mahar mithil ni tuan-tuan. Apakah mahar mithil? InsyaAllah kita bincangkan. Dan kita ada beberapa soalan yang tak ditanya, ada ditanya oleh beberapa orang. Baik, apakah soalan itu? Ya, baik, ada 4 ke 5 soalan. Ada 5 soal jawab. Baik, kita tengok, ya. Jika tersilap lafaz, contoh kita nak beri mahar rantai emas, tersilap kata 300 akad. Soalan kedua, boleh, tak ada masalah, silap, dah sebut dah tadi, ya. Soalan kedua, adakah mesti saksi sebut perkataan sah setelah akad? Tak wajib. Yang mengesahkan adalah juru nikah tu, wali tu, ya. Dan kecuali kalau saksi kata, saya tak dengar lah tadi, tak dengar lafaz tu, saya sayup je dengar, tak jelas dengar bunyi dia tu, ya. Maka kena ulang balik, sebab saksi kena tengok dan kena dengar betul-betul. Nampak tak? Ya.
Tapi kalau saksi kata kena ulang sekut sebab tak satu nafas, itu pergi jalan dah. Ada sampai ada saksi kata, dia kata tak boleh ada nya, tak ada, tak boleh sahaja aku terima nikah Fulanah binti Fulan, tak boleh terima saja aku terima nikahnya Fulanah binti, tak boleh. Dia kata nya kena ujung. Itu persetan kan, itu saksi ngada-ngada namanya. Itu yang penting difahami. Salah grammar pun tak apa, ya, tetapi asalkan tidak merubah makna. Ya, ada nya ke tak ada nya ke, ya, imbuhan terlebih sikit ke, yang penting tidak berubah nak makna akad tu difahami, ya. Dan ada pula kata tak boleh, kena ulang balik, kena satu nafas, ulang balik satu nafas, ulang balik satu nafas. Ada yang kena sambung, tak boleh satu detik pun tak boleh berpisah antara akad dengan ijab. Ya, tak boleh. Itu kita jangan layan. So saksi boleh dispute, dia kata minta maaf saya tak berapa jelas tadi, tak berapa dengar, sebab saya ada pekak sikit, jadi kuatkan sikit, tadi ada bising tengah akad tu, ada bunyi lori lalu, saya tak berapa dengar. So dia kata dia boleh menafikan hak dia untuk memastikan dengar betul-betul, kena ulang balik. Ya. Pandangan yang kata wajib sebut kadar mahar dalam akad ni, kalau tak sebut juga macam mana status perkahwinan? Dah jawab dah tadi, semua dah jawab. Tak sebut pun tetap sah, tapi kena bayar lah. Ya. Baik, 10 dirham mungkin RM10 masih emas mahal masa ni. Ya betul, memang mahal. Ya. Kata, Ustaz, kalau kita tetapkan, ditetapkan dalam satu paper jurnal akademik, dia kata 10 dirham lebih kurang dalam 700 lebih atau 800 lah. Mahal Ustaz, habis bayar hantaran 5,000 boleh. Sebab tu saya kata, ya, hantaran tu dijadikan sebagai mahar, itu lebih menepati hak wanita. Johor RM22.5, Selangor RM80, Negeri Sembilan saya tak tahu lah berapa kan. Itu je hak perempuan. Yang lain boleh sebat dan sebagainya. Tapi kalau mak bapak yang ada common sense, dia bagi anak dia semua. Macam saya kan, saya nikah ikut harga Selangor, nikah dengan isteri saya. Saya bagi berapa ribu hantaran pada isteri saya. Ya, mak mertua saya kata ambil, bapak mertua kata ini hak kamu. Dia bagi semua. Itu hak dia. Itu jadi mak bapak yang faham. Tapi yang jadi mak bapak tala semua sekali, tak minta izin, tak minta pandangan, kesian. Sebab tu saya kata saya setuju kalau sistem mahar mengikut sistem Kelantan. Kerajaan tak tentukan, perempuan yang tentukan berapa nak letak ni. 5,000. Ya. Ustaz, kalau ikut dirham ni 10,000, 10 dirham tu mahal lah. Ya, cuba hantaran tu jadi kepada mahar, boleh bayar je. Tapi tak adalah kita nak kata 10,000, 15,000, 20,000, itu jual anak. Tapi ada je yang sampai dia punya mahar tu ataupun hantaran tu 3,333. Tak ada, 33,333 33 sen. Dahsyat betul. Ya. Ada 66,000, 666 ringgit 66 sen. Tu dia. Ya, boleh. Tapi kalau pihak bakal suami redha dan dia mampu, dia yang tak boleh, yang makruh kalau melampaui sampai ulang kata orang ni, Allahumma salli ala Muhammad, ulang dengan utan ngalung. Tak boleh lah. Itu jelas memang perkara yang tidak memenuhi maqasid syariah. Ya. Pahang pun RM22.5. Kesiannya perempuan, ya. Baik, bukan saya nak berpertikaikan, tidak, itu hak Tuanku Sultan, Majlis Agama dan sebagainya. Tapi cuma kalau saya kata, kalau ikut roh, kalau diikutkan betul-betul cara Nabi SAW, sistem Kelantan tu lah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, 10 dinar okey lah, 700 setengah, 800 bagi kat perempuan okey lah. Ini RM22 setengah, Allahu Akbar. Ya. Tak apa, kita buat sistem macam Kelantan, hapuskan hantaran, jadikan mahar hak milik perempuan. Ini mahar RM22 setengah, tapi hantaran mahal-mahal, bukan penuhnya hak wanita pun. Itu kelemahan dia. So kita bertunjangkan agama, bukan adat. Ya, tapi kalau adat pun ditunjangi dengan agama, okey. Katakanlah mas kahwin RM22 setengah, ya, tapi hantaran semua bagi dekat perempuan, okey lah, betul lah, menepati kehendak syarak. Ya, betul lah, menunjukkan inisiatif seorang suami nak berkahwini seorang wanita. Nampak tak? Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja. Kita akan sambung pada esoknya. Kita akan masuk bab mahar mithil, ya, bab yang kedua berkaitan dengan
pernikahan bab mahar ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohlah kan, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fulanah binti Fulanah dengan seekor babi. Lagi kata aku terima nikah Fulanah binti Fulanah dengan mas kahwinnya seekor babi. Sah tak nikah tu? Nak jawab betul tak? Betul tak? Ya, baik. Aku nikahkan dikau dengan perempuanku dengan mengajar anak perempuanku ABC. Lepas tu lelaki pun jawab benda yang sama juga. Sah ataupun tidak? Kita jawab nanti. Ada banyak persoalan ya. Ada juga kes-kes yang, yalah, saya dulu pernah kerja dengan Jabatan Agama dan saya pernah jadi juru nikah. Ya, saya pernah jadi juru nikah selama setahun. Saya jadi juru nikah. Yang menariknya, ketika mana saya juru nikah, saya bujang. Saya bekerja dengan Pejabat Agama Islam Ulangan, dihantar dekat Ampang sebagai imam masjid dan merangkap juru nikah. Saya bujang, tak kahwin lagi masa tu, duk nikahkan orang. Woi, ada makcik kata, kalau macam tu tak jadilah nikah, nak nikahkan awak, anak perempuan dengan saya. Masa tu tengah slim, tengah kurus. Itulah cerita-cerita gurauan saja, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bertemu pada sesi yang akan datang besok insya-Allah, lebih kurang dalam 8.45 ya, ataupun terlewat pukul 9 sebab Isyak pun dah lewat. Kita bertemu masa akan datang. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu esok